Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 30 September 2024. Usaha membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat terus dipergiat menerusi program Riang Ria Merdeka, Perpustakaan Sumber Inspirasi Masyarakat Madani, Anjuran Perpustakaan Desa PD Kampung Ulu Putatan. Timbalan Ketua Menteri yang juga Ahli Parlimen Putatan, Datuk Shah Helmi Yahya menyifatkan ia langkah terbaik memanfaatkan sepenuhnya kemudahan perpustakaan desa disediakan kerajaan. Perpustakaan Desa Kampung Ulu Putatan merupakan salah satu daripada 51 buah PD di bawah Jabatan Perpustakaan Negara. Jadi kita mengharapkan agar penduduk kampung ini akan terus memanfaatkan keadaan perpustakaan desa yang ada di kampung mereka ini untuk terus menyemai budaya membaca di kalangan penduduk setempat. Perpustakaan ini mula beroperasi sejak 2007 khusus bagi komuniti Kampung Ulu Putatan dan sekitarnya. Sehingga kini perpustakaan ini melaksanakan 65 aktiviti secara maya dan fizikal dengan kehadiran lebih 3,000 pengunjung kanak-kanak dan dewasa. Bajet Sabah 2025 yang dijadual dibentangkan di Dewan Undangan Negeri pada November ini dijangka terus memberi fokus kepada inisiatif membantu rakyat khususnya golongan B40. Menteri Keuangan Negeri Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata ini penting kerana satu daripada isu yang sering dibangkitkan adalah masalah kos sara hidup. Justru kerajaan Sabah akan mencari jalan mengimbangkan peruntukan bajet negeri tahun depan termasuk mengurangkan tekanan hidup rakyat. Bukan saja membantu tapi mengurangkan tekanan hidup di kalangan mereka yang digolongkan sebagai B40 ini agar sedikit sebanyak kerajaan dapat mencari jalan membantu mereka untuk menangani kos sara hidup yang semakin melambung. Datuk Masidi ditemui pemberita selepas merasmikan mesyuarat tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat di Kota Belud. Mengenai rakan GRS mendepani pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri, Datuk Masidi berkata ia hanya akan diketahui selepas DUN dibubarkan. Ketika ini GRS perlu menumpukan usaha untuk memantapkan jentera PRN. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK sedang merangka tindakan bagi menawarkan syarikat penerbangan antarabangsa melakukan penerbangan terus ke Sabah. Ia susulan peningkatan kehadiran pelancong selepas berakhirnya pandemik COVID-19 2 tahun lalu. Khairul Firdaus menyatakan demikian kepada media selepas perasmian mesyuarat tahunan serentak Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat bahagian Pantai Dalit dan Tamparuli di Tuaran. Sekarang ini kita tengah lihat bagaimana pasaran India dan juga pasaran Eropah dan juga pasaran daripada negara Rusia. Masalah untuk mereka sampai ke negeri Sabah ialah daripada orang bilang connectivity itu menjadi isu yang paling besar. Itu sebabnya perancangan dan tindakan sedang dilakukan supaya banyak lagi syarikat-syarikat penerbangan boleh masuk ke negeri kita secara terus tanpa melakukan sebarang transit. Dalam perkembangan berkaitan, Khairul Firdaus menekankan bahawa sektor pelancongan dan kebudayaan perlu seiring. Ia bukan saja menyumbang keuntungan dalam kedua-dua sektor, malah mampu memartabat seni dan budaya negeri ke mata dunia. Ahli Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat diminta menjaga hubungan baik antara parti dalam komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS. Naib Presiden 1 Gagasan Rakyat Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia penting agar GRS terus utuh dan kekal relevan. Setiap ahli gagasan rakyat di peringkat pimpinan dan akar umbi juga perlu sentiasa menyampaikan maklumat mengenai pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan kepada masyarakat. Persiapan kita yang memerlukan persiapan di kalangan ahli. Kita tambah ahli dan cawangan masing-masing. Yang kedua, kita eratkan hubungan dengan baik dengan komponen dalam GRS itu sendiri dan dengan rakan-rakan dalam PH.
Datuk Arifin ditemui media selepas merasmikan mesyuarat tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah bahagian Kuala Penyu di Dewan Dato' Shah Bandar Makang, Kuala Penyu. Saya telah mengarahkan semua cawangan, semua peringkat sayap-sayap supaya siap siaga. Di peringkat cawangan kita minta supaya perkasakan ahli-ahli parti kita dan pastikan ahli-ahli kita pengundi. Kerajaan ataupun parti bubar kan kita akan bersedia terus berjuang untuk kemenangan di DUN Kuala Penyu ini. Dalam majlis ini, seramai 300 orang penerima termasuk 160 orang pelajar SPM dan STPM menerima sumbangan Yayasan Pendidikan Limus Juri. Nilai kejujuran, amanah, kasih sayang dan toleransi ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW perlu dihayati serta diamalkan dalam kehidupan umat Islam. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim berkata, selaras tema Al-Falah memacu Malaysia Madani, masyarakat Islam wajar menjadikan ajaran Nabi Muhammad sebagai panduan dalam kehidupan bagi menghadapi cabaran global. Datuk Jahid menyatakan demikian dalam majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah kecil Tamparuli. Beliau berkata sambutan Maulidur Rasul merupakan peluang untuk umat Islam menyemarakkan semula semangat mencontohi akhlak mulia dan kepimpinan Nabi Muhammad. Lebih 1,000 peserta terdiri daripada agensi kerajaan dan swasta menyertai perarakan bermula dari SMK Tenghilan Tamparuli ke Dewan Masyarakat Tenghilan. Dalam majlis ini, Datuk Jahid turut menyampaikan van jenazah Masjid Darul Iman Kampung Bunga Tenghilan. Sebuah masjid bakal dibina di kawasan Kalabakan sebagai kemudahan kepada penduduknya dalam usaha menyemarakkan syiar Islam serta melaksanakan pelbagai program keagamaan. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, pembinaan masjid itu melibatkan kos kira-kira 10 juta ringgit dan kawasan tapak pembinaan sudah dikenal pasti. Datuk Andi Muhammad Suryadi yang juga ahli Parlimen Kalabakan berkata, pembinaan masjid tersebut akan memberi manfaat kepada lebih 60,000 penduduk di kawasan tersebut. Kita harapkan kerjasama yang erat di antara pihak kerajaan negeri untuk mempermudahkanlah urusan tanah kerana bajet telah tersedia, cuma mungkin urusan tanah itu yang menyebabkannya tergendala. Datuk Andi Muhammad Suryadi menyatakan demikian kepada pemberita dalam majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Kalabakan. Sementara itu, Pegawai Daerah Kalabakan Muhammad Ali berkata, perancangan pembinaan Masjid Kalabakan pada masa ini adalah di peringkat pra-pelaksanaan. Kita percaya masjid daerah ini akan meningkatkan lagi syiar Islam di daerah Kalabakan dan memberi manfaat kepada lebih 60,000 penduduk di kawasan ini. Sokongan berterusan rakyat negeri ini terhadap kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor memberi semangat kepadanya untuk terus berjuang membangunkan negeri ini. Menzahirkan ucapan terima kasihnya, isteri Ketua Menteri Datin Seri Panglima Datuk Julia Salak berharap rakyat terus memberi sokongan kepada Datuk Haji J. Sejak menerajui kerajaan negeri 4 tahun lalu, Datin Julia berkata Datuk Haji J tidak pernah mengeluh walaupun pelbagai cabaran ditempuhi. Datin Julia yang juga Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS berharap rakyat Sabah mendapat manfaat Pelan Pembangunan Negeri Sabah Maju Jaya SMJ yang dicetuskan Datuk Haji J. Agenda SMJ itu memastikan rakyat khususnya di luar bandar tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan. Beliau ditemui pemberita RTM selepas rakaman segmen Kamih Ba ini dalam slot bikin sampai jadi penyediaan hidangan istimewa Hinata di Pusat Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah, Tuaran. Menerusi segmen ini, Datin Julia menunjukkan penyediaan menu Hinata yang menjadi antara makanan kegemaran Datuk Haji J. Rakaman ini akan disiarkan di TV1 pukul 3.05 petang hingga 4 petang ini. Baik saudara, sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.